Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima. 421,479 dos vaksin diberikan pada Isnin. Ini menjadikannya jumlah dos vaksin terbanyak yang pernah diberikan sehingga kini. Daripada jumlah tersebut, dos 1 yang diberikan adalah 264,000 dan juga dos 2 yang diberikan adalah 157,000. Ia diumumkan di Twitter Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan. Dan untuk perkembangan lanjut, teruskan bersama kami di astroawani.com dan juga saluran 501 Astro Awani. Seterusnya, pada Jun lepas, Tenaga Nasional Berhad lapor ia berada di landasan yang betul untuk mencapai sasaran keseluruhan kapasiti tenaga boleh diperbaharui 8,300 megawatt menjelang 2025 menerusi penubuhan Vantage RE Limited, sebuah syarikat pelaburan dan pengurusan aset RE. Beribu pejabat di London, platform baharu ditubuhkan ini akan memiliki, mengendalikan dan mengurus portfolio aset RE di United Kingdom dan di seluruh Eropah. Dalam masa yang sama, seramai 9.1 juta pelanggan domestik dan bukan domestik Tenaga Nasional Berhad di Semenanjung Malaysia akan mendapat manfaat diskaun secara bersasar di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Menerusi kenyataan pada 1 Julai, TNB memaklumkan pemberian diskaun antara 5 hingga 40% akan dinikmati 7.4 juta pengguna domestik. Kita ingin melihat pencapaian dan pelan yang akan dibawa Ketua Pegawai Eksekutif baru TNB, Datuk Insinyur Baharin Din, dalam temu bual yang dirakamkan ketika sekitar 120 hari selepas pelantikan beliau. Saksikan. Datuk, dalam masa sekitar 120 hari menjawat jawatan sebagai CEO TNB, apakah antara low hanging fruits yang Datuk kenal pasti untuk TNB? Wah, interesting soalan tu. Sebenarnya apabila saya dipilih untuk memegang pucuk pimpinan tertinggi TNB ini, antara perkara pertama yang saya fikirkan adalah bagaimana untuk menjadikan TNB ini satu entiti bisnes yang robust, sustainable atau yang mampu menepani apa jua cabaran ke hadapan. Jadi untuk mengenal pasti ruang yang mungkin memisahkan TNB daripada aspirasi rakyat terutamanya, untuk kita menjadi leading provider of sustainable energy solution. Saya telah bertemu dengan pemegang taruh stakeholder yang penting lah, umpamanya YAB PM sendiri, YB KETSA, MOF dan lain-lain. Ini bagi saya mendapatkan pandangan, mendapatkan perspektif untuk saya cuba memahami cabaran yang bakal mendatang. Dan seterusnya untuk dapat mengadaptasikan strategi TNB sedia ada sesuai dengan hasrat, aspirasi pemegang taruh yang saya sebutkan tadi. Jadi berdasarkan kepada input yang telah saya perolehi, saya dapati bahawa antara agenda utama yang saya tidak boleh tinggalkan adalah agenda energy transition, iaitu satu agenda pokok yang saya harus beri perhatian serius disebabkan peningkatan kesedaran rakyat jelata mengenai climate change. Ini terbukti bila mana usaha ke arah energy transition ini di arena global masih kuat berlaku walaupun dunia sedang menghadapi krisis pandemik COVID-19. Maknanya dia hidup juga agenda energy transition ini walaupun masa pandemik. So menyedari hakikat ini, TNB sekarang kita sedang merangka pelan yang kita panggil Sustainability Pathway, arah tuju sustainability yang kita jangka kita dapat kongsikan bersama menjelang sekitar Ogos atau September tahun ini, insyaAllah. Dan dari segi dalaman pula, persediaan dalaman, saya amat bersyukur kerana saya mempunyai barisan pengurusan yang sungguh berpengetahuan, berdedikasi dan yang penting berpengalaman. Namun saya sedar bahawa kita di Tenaga ni mempunyai cita-cita yang sangat besar.
Dan untuk mencapai cita-cita yang sangat besar ini, kita memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Supaya oleh itu kita juga sedang menyusun latihan dan pendedahan bersesuaian yang melibatkan teknologi-teknologi terkini seperti renewable energy, digitalization yang akan terus diberi pendedahan kepada semua anggota warga kerja TNB. Okey. Warga kerja TNB juga untuk kita pastikan persediaan ini, kita juga telah menerapkan beberapa nilai-nilai trust, nilai-nilai trust utama yang kami percaya akan menjadi pemangkin kepada perubahan yang amat diperlukan untuk kita mencapai cita-cita yang saya nyatakan tadi. Dari segi delivery pula, kita tengok tadi, saya tengok dari bisnes, saya tengok dari segi tim, pasukan saya, dan dari segi delivery pula. Sepanjang 100 hari ini juga, saya dapati Tenaga Nasional telah pun mempunyai strategi yang sangat selari dengan perkembangan industri global. Yang kita telah ketengahkan aspirasi reimagining tenaga, reimagining TNB, yang telah diperkenalkan sebenarnya pada tahun 2016. Di mana saya sendiri adalah merupakan sebahagian daripada perusahaan pada ketika itu yang bersama-sama merangka strategi reimagining tenaga ini pada tahun 2016. Ketika ini TNB berada dalam mode delivery, dipanggil mode delivery di dalam garis masa timeline strategi ini. Okey. Adalah menjadi tanggungjawab saya bersama-sama warga kerja TNB untuk memastikan target-target yang kita tetapkan dalam strategi reimagining tenaga TNB ini tercapai, insya-Allah. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan, Datuk, secara peribadi Datuk melihat kepada ketika Datuk mula masuk sampai ke hari ini, bagaimanakah penerimaan tim TNB kepada Datuk dan juga strategi-strategi yang Datuk laksanakan ketika ini? Adakah mereka mungkin teruja untuk melaksanakan strategi baru ini? Alhamdulillah, Rizal, kerana kami bernasib baik, kita mempunyai anggota kerja yang begitu loyal, taat, bersetia dengan TNB. Yang saya dapat lihat dalam tempoh 100 hari saya memegang tampuk perusahaan TNB, saya dapat melihat reaksi yang sangat positif dari kalangan anggota kerja TNB, kerana saya rasa mereka berkongsi aspirasi untuk melihat Tenaga Nasional maju ke depan ke puncak yang dihasratkan. Alhamdulillah, saya kata sambutan, dukungan dan sokongan daripada anggota kerja amat baik dan saya hargai ini sungguh. Dan Datuk bercakap berkenaan dengan reimagining TNB, mungkin Datuk boleh berikan kita perkembangan terkini. Adakah mungkin akan semak semula inisiatif sasaran melihat kepada pelan pemulihan ekonomi semasa dan juga bagaimana keadaan ekonomi semasa termasuk akibat yang dibawa oleh COVID-19 ini? So, baru-baru ini kerajaan ada mengumumkan tentang pelan pemulihan negara, yang mana Tenaga Nasional sendiri telah menyambut baik pelan pemulihan negara ini, dan kita buat statement baru-baru ini menyatakan dukungan kami kepada pelan ini berlandaskan pada 4 tema. Jadi share 4 tema. Pertama, berunsur bermatlamat untuk menyelamatkan nyawa. Kedua, untuk melindungi golongan rentan, golongan yang vulnerable. Ketiga, kita nak pastikan bekalan elektrik yang stabil, yang boleh membolehkan program vaksinasi ini dapat dijalankan dengan lancar. Dan yang keempat, juga untuk kita pastikan program pelan pemulihan negara ini disokong kukuh oleh Tenaga Nasional dalam memacu pemulihan ekonomi. Jadi berdasarkan 4 teras yang kita sebut tadi, dan kita bandingkan ini dengan strategi reimagining tenaga, dianya amat selari. Amat cocok, amat selari. Antaranya contohnya dalam reimagining tenaga, kita menawarkan pembelanjaan modal sekitar 24 bilion ringgit, dan ini selari dengan teras nombor 4 tadi, iaitu memacu pemulihan ekonomi negara post pandemik pandemik ini. So pelan-pelan ini saya yakin akan memastikan bekalan elektrik yang amat stabil untuk membantu negara pulih dari ekonomi yang kita hadapi sekarang. Dan dia mempunyai kesan gandaan. Bila kita tahu 1 bilion, dia ada kesan gandaan kepada ekonomi. Yang kita jangkakan kita belanja 24 bilion, kesan gandaan sehingga 94 bilion kepada
pola ekonomi negara, insya-Allah. Dan ini juga kita jangkakan akan mewujudkan hampir 600,000 ruang pekerjaan baru daripada pacuan ekonomi perbelanjaan modal yang Tenaga Nasional ingin ketengahkan. Jadi saya kata di sini reimagining tenaga ini akan bergerak selari dengan pelan pemulihan negara yang juga diketengahkan oleh kerajaan baru-baru ini, insya-Allah. Dan Datuk, apakah perkembangan untuk tenaga boleh diperbarui ataupun renewable energy? Tadi Datuk ada bercakap berkenaan dengan bagaimana ketika ini biarpun di tengah pandemik, pandangan orang berkenaan dengan perubahan iklim masih lagi kuat. Dan juga bagi TNB sendiri, berapakah sumbangannya kepada pendapatan kumpulan ketika ini? Ya. Seperti saya nyatakan tadi, apabila saya bertanya-tanya stakeholder dan sebagainya, saya dapati energy transition menjadi satu agenda utama yang saya tidak boleh pinggirkan. Kerajaan sendiri telah mensasarkan kapasiti RE, sasaran sebanyak 31% daripada total kapasiti penjanaan negara. Dan saya seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kapasiti RE TNB pada ketika ini adalah 3,400 megawatt. 3,400 megawatt. Namun sasaran TNB adalah sebanyak 8,300 menjelang 2025. Lagi 4-5 tahun lagi kita sasarkan paras RE TNB, bukan negara, TNB akan meningkat kepada 8,300 megawatt. Dari jumlah ini, 3,000 adalah RE dalam negara dan selebihnya sebanyak 5,200 akan kita perolehi, akan kita bangunkan dari portfolio bisnes RE antarabangsa. Utamanya di UK dan Europe, kita telah menubuhkan satu anak syarikat baru dinamakan Vantage Limited, di mana syarikat ini merupakan syarikat pelaburan dan pengurusan aset RE di UK dan Europe yang kini mempunyai portfolio sebanyak 400 megawatt. Di Asia Tenggara sendiri, kita juga ada syarikat tersendiri yang kita panggil TNB Renewable yang kini telah mempunyai kerjasama strategik dengan syarikat Sunsip Singapura untuk pembangunan solar di negeri Vietnam dan pembekalan RE kepada pengguna-pengguna di Singapura. Jadi dijangka keseluruhan inisiatif-inisiatif ini akan menyumbang lebih kepada 2.2 bilion EBIT menjelang 2025, insya-Allah, Rizal. Okey. Dan Datuk ada sasaran untuk akhir tahun ini daripada segi untuk mencapai sasaran sumbangan jumlah tenaga tersebut daripada 3,400 megawatt ketika ini, Datuk, ya? Sasaran untuk akhir tahun ini ada perubahan ataupun apakah sasarannya? Sasaran hujung tahun ini masih dalam work in progress, because bila kita ingin membangunkan aset-aset RE ini, dia adalah satu proses yang juga agak panjang. Jadi proses-proses ini untuk tahun ini adalah banyak yang berbentuk work in progress, dan kita jangka menjelang 2025 pencapaian ini akan meningkat kepada paras yang kita targetkan tadi, 2.2 bilion RE EBIT menjelang 2025, insya-Allah, Izal. Okey. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bercakap berkenaan dengan perubahan kepada RE ini. Selain daripada peralihan dari segi teknologi dan juga pelaburan yang dilakukan serta pengembangan operasi ini, apa perubahan mindset yang diperlukan oleh kaki tangan dan juga pemegang kepentingan TNB untuk mencapai sasaran tersebut? Dalam teras utama yang saya sebutkan tadi, antara satu daripada teras ini adalah forward thinking. So, forward thinking ni yang merupakan nilai teras yang kita perkukuhkan, di mana setiap anggota kerja perlu sentiasa berani berubah, mencabar kebiasaan, dan menggalakkan ketangkasan serta innovation. So, teras forward thinking ini menjadi antara teras utama yang akan mendorong kepada perubahan mindset besar yang perlu berlaku dalam tenaga nasional, dan kita yakin proses ini sedang berlaku dengan jayanya berdasarkan pada sambutan-sambutan yang kita terima dari kalangan anggota kerja dalam kita mencapai sasaran yang kita nyatakan. Kami sebenarnya telah buktikan bahawa tenaga ini mempunyai kebolehan untuk menyahut cabaran-cabaran hebat macam ni. Sebagai contoh, kalau Rizal tengok pada tahun 2015, TNB tak ada langsung, tidak punyai langsung sebarang portfolio RE antarabangsa, langsung kosong.
kini Tenaga telah memiliki sebanyak 666 megawatt aset RE di United Kingdom, yang merupakan pasaran RE yang terbesar di Europe. Dalam jangkauan 5 tahun, Tenaga Nasional membuktikan bahawa kita boleh menyahut cabaran-cabaran hebat yang saya sebutkan tadi. Dan baru-baru ini juga TNB telah mula menandangi MOU dengan beberapa syarikat, antaranya syarikat Korea terkemuka dunia DHL Express untuk meneroka pembangunan rangkaian bekalan supply chain yang lebih mesra alam untuk electric vehicle. So, ini juga merupakan satu perkembangan sihat datang daripada nilai teras yang saya sebutkan tadi, forward thinking. InsyaAllah kalau kita sentiasa bertanya soalan-soalan big why, secara automatiknya mindset akan berubah. InsyaAllah. Ya. Datuk, apa akhirnya antara tentunya kita ingin tahu bagaimanakah ini akan berikan kebaikan kepada pengguna TNB domestik dan juga bukan domestik di luar sana. Daripada segi adakah ini akan memastikan kos tenaga mereka lebih rendah, apa manfaat kepada pengguna di akhirnya, Datuk? Dia ada 2-3 perkara yang utama di sini. Pertama, pengguna akan mempunyai pilihan. Mereka mendapat empowerment untuk memilih sumber tenaga yang mereka inginkan. Ada orang dia begitu sensitif kepada beberapa sumber tenaga. Kalau dia nak pilih green energy, dia akan mempunyai option untuk memilih green energy, contoh. Kedua, dalam program-program yang saya sebutkan tadi, kita akan membuat beberapa program-program besar digitalization. Yang digitalization ini akan merubah cara kita menyampaikan servis kita pada para pengguna. Kita banyak gunakan apps, kita banyak gunakan komputer dan sebagainya. Ini akan membantu drastically mengubah customer experience yang akan dirasai oleh pengguna-pengguna di luar sana. Dan secara umumnya apabila berlaku pemodenan yang saya sebutkan tadi, kos akan jadi lebih efektif dan secara umumnya kos ini dapat diterjemahkan kepada satu produk yang lebih baik atau lebih kompetitif dari segi harga. Okey, dan Datuk, kita bercakap berkenaan dengan diskaun tarif elektrik. Adakah Datuk lihat jumlah yang diberikan mampu beri kelegaan kepada pengguna domestik dan juga bukan domestik pada ketika tempoh Pelan Pemulihan Negara ini? Cara Tenaga Nasional melihat kepada diskaun ini cenderung kepada satu kaedah yang di mana ia merupakan satu kaedah kreatif dari kerajaan. Tenaga Nasional turut menyumbang untuk memastikan diskaun ini terlaksana. So, pada pandangan saya, diskaun ini banyak berbentuk kepada memudahkan kesusahan yang kini dihadapi oleh rakyat. Ia tidak menyelesaikan sepenuhnya, tapi dia memudahkan. Dia macam buat nursing. Nursing, maknanya orang sakit, kita bagi nursing. Nursing ini penting kerana kita mahukan industri negara, suasana ekonomi negara kembali kepada paras yang sebelumnya. Kerana Tenaga Nasional mempunyai kepentingan untuk memastikan ekonomi negara Malaysia kukuh kembali. Jadi program-program diskaun semua ini saya rasa amat penting di kala ini, di masa ini, apabila rakyat menghadapi sedikit cabaran dari pandemik pandemik ini. Kita juga ada menyediakan kemudahan-kemudahan lain berbentuk seperti kita tidak akan membuat apa-apa pemotongan bekalan elektrik untuk pengguna domestik sehingga 30 September ini, kerana kita percaya ruang kelegaan ini perlu diberi supaya pengguna apabila kembali stable mereka akan mula membuat bayaran-bayaran yang sepatutnya. Kita memberi kelegaan ini dalam bentuk tidak ada pemotongan bekalan elektrik untuk pengguna domestik sehingga 30 September 2021. Kita juga menyediakan easy payment scheme easy payment scheme mana sehingga 2021 kalau ada sedikit tight cash flow, mereka boleh berhubung dengan Tenaga Nasional kerana kita menyediakan easy payment scheme
untuk memudahkan cash flow pihak-pihak yang tertentu. Tapi adakah ini akan berikan Datuk, tapi adakah ini akan berikan kesan kepada aliran tunai dan juga pendapatan TNB pada tahun ini? Kesannya agak minima kerana dari segi jangka sederhana ia akan membolehkan ekonomi pulih dan pemulihan ekonomi adalah sesuatu yang amat baik untuk tenaga nasional. Ya, kita tolong kemudian ekonomi pulih dan daripada itu kita juga akan menerima manfaat daripada pemulihan ekonomi ini. Kerana tuan-tuan Cik Riza mungkin faham, kita berniaga elektrik. Jadi kita buat duit ni daripada orang berniaga. Jadi kalau perniagaan tak bagus, tenaga pun tak bagus. Okey. Jadi sebenarnya kita ada kepentingan perniagaan untuk memastikan ekonomi pulih. Bercakap berkenaan dengan perkara tersebut, Datuk, mungkin saya ingin tambah sedikit soalan di situ. Berkenaan dengan penggunaan tenaga komersial, adakah ketika ini terkesan akibat daripada tempoh PKP yang dilakukan? Okay, berbanding MCO 1.0 tahun lepas, paras penggunaan elektrik menurun, tetapi ianya tidak menurun separas seperti MCO 1.0. Ini menunjukkan bahawa ekonomi is sustaining, walaupun dia menurun tapi dia tidak turun sebesar seperti MCO 1.0. Ini satu perkembangan yang baik kerana ia menunjukkan perseimbangan ekonomi dalam kala kita menghadapi cabaran pandemik ini. Dan Datuk, terakhir sekali Datuk, kita tadi bercakap berkenaan dengan fokus kepada 4 perkara yang Datuk sebutkan tadi, menyelamatkan nyawa, melindungi kumpulan rentan, memastikan bekalan elektrik kekal baik dan juga membantu pemulihan ekonomi. Saya ingin tanyakan berkenaan dengan penambahbaikan dalam waktu gangguan TNB kepada pengguna. Apa yang mungkin Datuk boleh kongsikan pada tahun ini untuk memastikan waktu gangguan ini dikurangkan lagi? Ada sasaran TNB tahun ini dari segi waktu gangguan kepada pengguna, Datuk? Okey, cantik soalan ini. Sebenarnya tenaga nasional sangat berbangga untuk menyatakan di sini bahawa paras reliability, dipanggil SAIDI, SAIDI ni, tempoh gangguan ni, telah banyak menurun, di mana pada contohnya tahun 2000 dulu, kita punya SAIDI ni, purata tempoh gangguan 150 minit. Sekarang ni, dia telah improve so good kepada paras 44 minit sahaja. Paras 44 minit ini adalah paras gangguan antarabangsa world class ni. Macam London, macam New York dan sebagainya. Sebenarnya Malaysia, particularly Semenanjung, sedang mengalami paras gangguan yang setanding, kalau tidak hebat lagi, setanding dengan negara-negara maju di dunia. Dan ini saya rasa satu pencapaian yang sangat baik yang kita semua patut banggakan. Ini saya rasa dalam kita buat macam ni, kadar tarikh kita pun agak kompetitif, Produk very good, harga pun tak mahal sangat sebenarnya. Kadar tarikh kita sebenarnya antara yang terendah di rantau Asia Tenggara. Ada percentage in terms of reduction daripada segi jumlah gangguan tersebut? Ya, dia talking about tahun ini, Datuk, sasaran tahun ini. Tahun ini kita melaksanakan, kita telah capai world class punya standard. Jadi apa yang ingin kita kukuhkan adalah melihat kepada kumpulan-kumpulan targeted supaya kita boleh rendahkan lagi pencapaian ini. Contohnya di kawasan penjasian, contohnya di kawasan bandar-bandar utama, the Golden Triangle. Kita akan bergerak ke arah focus area. Dah capai world class, nak go turun lagi kepada kawasan-kawasan tertentu, insyaAllah. Dan Datuk, berkenaan dengan TNB, daripada kita bangun tidur sampai kita bangun balik tidur pada esoknya, kita memang menggunakan tenaga yang diberikan oleh TNB. Mengimajinasikan semula jenama dan juga pandangan masyarakat terhadap TNB tersebut, apa yang Datuk ingin sasarkan, capaikan, apa yang Datuk impikan kepada branding TNB tersebut daripada kacamata seorang pengguna? Kalau I think Cik Riza perasan, kadang-kadang kita ni bila dah bagus sangat tu, kita kadang-kadang ambil thing for granted. Bila kita switch lampu dekat Malaysia sekarang ni, kalau kat Malaysia, kat Peninsula, kita lupa bahawa bila kita switch lampu menyala macam tak ada, dia macam magic, macam tiba-tiba ada. Sebenarnya di belakang switch tu ada beribu-ribu anggota kerja TNB bekerja. Nak pastikan bila you switch lampu menyala cantik.
Beribu-ribu orang ni masa pandemik pun dia bekerja. Baru daripada tuan-tuan dan puan duduk kat rumah kan, work from home, tapi orang-orang TNB bekerja. Jadi saya nak cuba sampaikan di sini bahawasanya value yang kita bawa, value proposition yang tenaga bawa adalah kita merupakan satu organisasi yang dekat sungguh dengan rakyat, dekat sungguh dengan pengguna. Kerana kita sebenarnya sangat berhampiran dengan tuan-tuan. Bila switch lampu je, tenaga di samping tuan-tuan dan perempuan. Jadi branding yang kita nyatakan di sini adalah membuat jadi untuk akan datang pula lampu yang kita kata reliable tadi, kalau boleh kita nak pastikan ia disumberkan dari sumber yang sesuai dengan energy transition yang kita sebutkan tadi. Dari sumber yang green sikit agaknya, yang putih sikit agaknya. Itu sebenarnya yang kita ingin ketengahkan. Tenaga Nasional sangat dekat bersama rakyat dan kita ingin memenuhi aspirasi rakyat yang kali ini cenderung kepada sumber tenaga yang bersih, insya-Allah. Terima kasih Presiden juga CEO TNB Datuk Insinyur Baharudin Din bersama kita dalam Niaga Awal ini. Terima kasih. Okay, thank you so much Datuk. Thank you so much. I really love your answer. I especially love the last one too. Thank you so much Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.